Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini kita akan sambung kita punya projek berkenaan dengan 3D model dan 3D printing. So proses sebelum ni kita dah tunjukkan di mana 3D model tu dibentuk ataupun dibuat daripada teknik fotogrametri, iaitu mengambil beberapa keping gambar daripada pelbagai sudut dan masukkan dalam software, di mana kita menggunakan software Metashape daripada Agisoft. So kita recap balik apa yang kita dah buat. Dari sini kita boleh tengok ini adalah model yang kita dah keluarkan, kita dah build tu. Dia akan hasil dia jadi macam ni lah. So kalau ada yang masih tak tahu macam mana cara nak buat, link ada disediakan dekat description untuk proses fotogrametri tu. So hari ni kita akan fokus lebih kepada untuk part slicing. So hari ni kita akan lebih fokus kepada cara-cara untuk kita nak slice kita punya 3D model, di mana kita akan menggunakan satu software yang dinamakan Ultimaker daripada Cura. Ultimaker ini dia, version 4.8. Jangan risau, ni boleh download dekat dia punya website, free saja. So link untuk download disediakan dalam description juga. So kita akan tengok feature-features yang ada dalam Cura ni. Simple features yang kita kena tahulah. So inilah interface yang kita akan nampak bila kita mula-mula buka. Tapi sebelum tu, kalau kita baru install, dia akan keluarlah install setup untuk kita setupkan kita punya Ultimaker ni, jenis printer yang kita akan guna untuk kita buat 3D printing. So apa yang ada dalam ni adalah, daripada atas ni macam biasa, kita nampak file, kita nampak edit, view, setting, extension, preference dan help. So dekat sini pun kita boleh open file. Ni printer kita, ini adalah dua ni adalah setting jenis printer kita. Dekat atas ni ada bahagian prepare untuk kita siapkan kita punya 3D printing. Kita boleh edit dalam ni. Preview selepas kita slice dia. Dan monitor ni bila kita dah cocok kita punya printer untuk kita pergi ke proses seterusnya. So first yang kita kena tahu untuk Ultimaker ni, yang paling penting adalah format yang dia boleh baca untuk kita letakkan kita punya model. Macam sekarang ni kita dah save kita punya file hari tu dalam format 3D object ataupun .obj lah. So dia ada banyak cara untuk buka file tu, sama ada dekat sini. Kita boleh open file, dekat sini kita boleh buka juga, dan last sekali kita boleh drag daripada file tu. Okay, kita boleh drag. Dan yang keduanya kita kena tahu lah printer apa yang kita nak gunakan. So dekat sini kita akan gunakan Ultimaker 2 Plus. So nak tahu kita punya printer ada ke tak, kita boleh add printer dekat sini. Dekat bawah ni kita tekan add a network printer, dia akan keluar macam-macam lah kita punya jenis printer. So kalau tak ada, kita boleh add sendiri juga kat sini. Dan ini adalah setting-setting dia punya jenis material yang digunakan, size nozzle. Dan dekat sini ini adalah custom setting untuk kita punya printer. Ada quality, shell, material, infill, speed,
level, cooling, support, build plate adhesion dan dual extrusion. So bergantung lah kepada kualiti yang kita nak. Biasa kalau 0.1 ni memang kualiti dia akan dapat kualiti paling cantik lah, dia akan lagi detail. So kebiasaannya orang akan gunakan atas daripada 0.1 sebab 0.1 ni sangat-sangat detail. Jadi untuk contoh ni kita akan guna je lah default setting yang dah ada. Jadi kita akan import terus kita punya 3D model tu ke dalam Ultimaker ni. So kita punya objek kita dah nampak dah, cuma dia akan jadi kecil lah sebab kita tak scale lagi. Dan dia punya position pun kita tengok dia macam terabur lah, dia kedudukan kat atas. Ini projek yang kita buat. Kalau korang buat projek korang, mungkin dia akan ada dekat tepi sini, dekat tepi sini, dekat atas, kat ujung sini. So jangan risau, itu semua biasa. Sebab dalam Ultimaker Cura ni kita boleh adjust dia punya position, dia punya scale. So bila kita tekan model ni, dia akan keluar option-option kat sini. So basic yang kita kena tahu adalah dia punya position, coordinate, scale dia, dan rotation, dan mirror. 4 ni adalah penting. Yang lagi 2 ni boleh baca dalam manual dia sendiri untuk lagi faham lah. Sebab 4 ni dah boleh siapkan kita punya 3D model lah untuk kita printkan dia. So kalau pertama sekali kita mesti kena adjust dia punya position. Dia betul-betul duduk dekat build plate. Build plate tu adalah tapak bagi kita punya Ultimaker ni lah. So kita kena tahu dia punya tapak ni kena sentuh. Sebenarnya benda ni bukan compulsory lah, bukan wajib. Sebab kita nak tunjuk kita punya 3D model tu berada betul-betul dekat build plate. Kita boleh je buat dia melintang, terapung. Cuma kalau macam terapung tu, kita akan lebih banyak gunakan support lah sebab dia overhang kan. So bila banyak guna support, dia punya filler tu pun semakin banyak lah kita gunakan. So kita kalau boleh nak kurangkan benda tu dan dapat masa yang lagi singkat lah. So untuk buat tu, kita pergi ke terus ni snap rotation ni, kita tekan dekat select face to align to the build plate, tekan yang ni. So dia akan minta kita select face untuk kita alignkan dengan build plate. Build plate ni dan face yang kita nak adalah tapak ni. Itu dia. So kita dah buat dia touch build plate. Sekarang ni kita nak buat dia menghadap ke depan pula. Ini sebab kita nak nampak dia kembali kan. So kita nak nampak dia macam betul-betul terletak. So kita boleh pergi ke sini lagi. Kita off dulu yang ni, tekan model. Ini sini kita boleh pusingkan dia menghadap kita. Ini sebab dia snap rotation, so dia macam sangkut-sangkut sikit. So off kan, kita boleh pusing-pusingkan dia, adjust lah, kasih betul. So daripada ni kita dah dapat dah kita punya model kat sini, dah ke depan. So kita akan main kita punya scale pula. So daripada sini, yang ni adalah scale 1:1. Kalau kita nak naikkan dia scale 1:2, 1:2, kita tulis je kat sini 200. Dia akan jadi besar. Ini scale 1:2. Dia akan besar secara uniform sebab kita on kan uniform scaling ni. Kalau kita off kan, kalau kita ubah ini 100 ataupun 300, dia akan besar pada part CX saja. Kita tengok, dia akan jadi macam ni lah. So
kita nak dia biar seragam, kita buat uniform scaling. Kita ubah dekat paksi X, dia akan ubah sekali dengan paksi Y, paksi Z. So yang ni adalah koordinat pula. Kita akan, kalau nak betul-betul center, kita boleh tekan right click dekat sini, center select model, ataupun dekat sini kita boleh tekan dia 00. So 000 tu adalah center lah untuk printer kita ni. Dan yang keempat ni lah adalah mirror. Mirror ni sama ada kita nak adjust dia punya reflection macam ni, kita boleh tukar dia ke belakang, ke depan balik, ataupun ini dia akan pergi ke kanan, ini dia akan pergi ke kiri. Itu adalah fungsi mirror. So yang ni custom sendiri, ini material. Yang paling penting dekat sini, kita kena onkan support. Dekat sini support. Kalau kita perasan dekat kita punya model ni, dia ada selain color daripada kuning. Kuning tu adalah kita punya 3D model. So dekat sini kita ada warna purple. Dia bergantung, kalau kadang-kadang dia ada warna merah, yang ni dia akan nampak warna purple. Warna selain daripada warna model ni adalah part yang dimana adalah part overhang lah. So kat sini yang dia akan ada support. So dekat bahagian support ni, bila kita on kan, dia akan ada support placement dan support overhang angle lah. Dekat support placement ni pula ada dua contoh, ada dua option. Kita ada support untuk everywhere ataupun support untuk touching build plate je. So bila kalau touching build plate ni, kita tengok dia jadi apa. Kita preview dia, kita dapat masa 14 minit 1 gram, dan kita menggunakan 0.08mm. Kita preview dia. Sebab bila kalau kita guna touching build plate ni tadi, dia takkan banyak sangat, sebab dia akan support dekat build plate saja. Dekat yang macam dekat sini dia tak ada support, dekat tepi ni dia tak ada support. So kita tukar balik, kita tekan everywhere. Everywhere ni dia akan jadi dekat mana yang dia rasa akan perlukan support untuk dia completekan 3D printing ni, dia akan adalah support. Kita try slice. Ini akan jadi lagi banyak lah, sebab kita tekan everywhere. Ini lebih selamat lah, sebab banyak support kan. Support ni lepas kita 3D printing, nanti kita boleh buang juga untuk tinggalkan kita punya 3D model je. Ini mungkin ada beberapa error sebab masa kita buat mesh tu, sebab sepatutnya dia takkan jadi banyak macam ni lah. So bergantung kita punya kualiti, bergantung kita punya cara kita buat 3D model ni. So kita tutup dulu support untuk tengok kalau kita slice. Kalau kita tak guna support, dia akan jadi macam ni je. Dan dekat bawah ni korang ada nampak play button ni. Play button ni kita boleh tengok macam mana dia isikan filler tu dalam untuk bentukkan 3D model ni. Kita boleh tengok cara dia buat. Boleh cepatkan sampailah dia habis buat 3D printing. Kita akan preview kat sini dulu. Ini last moment dalam 3D printing, dalam slicing. So
So kita dapat masa dalam 12 minit, 1 gram 0.08 meter. So apa yang kita nak observe adalah inilah 3 information ni: masa, berat dan berapa panjang kita pakai kita punya filler tu. Benda 3 ni akan bertukar kalau kita tukar dia punya properties lah dalam ni. Kita punya quality, kita punya speed, semua benda dalam ni akan pengaruh dia punya result nanti. So lepas dah buat semua tu, kita akan save file. Save file ni dia akan jadi save file G-code lah, berbentuk G-code. Sebab G-code ni kalau kita masukkan balik dalam Cura ni, dia akan keluar semula lah. G-code ni bermakna kita dah slice kan dia, slice information. So daripada slice tu kita boleh terus masukkan projek tu untuk jadikan 3D model yang sebenar dalam printer kita. So kita save kan dia. Kita cari kita punya projek. Ok, dekat sini kita save kan G-code dia. So kita buka balik. Contoh kita buat baru. Kita buka kita punya G-code tadi. Dan dia akan keluar macam ni lah. So kita kalau dah masukkan G-code tu, kita tak boleh nak edit balik tau. Sebab benda tu dah tetap untuk pergi ke next seterusnya. So kalau nak edit-edit tu, sebelum kita save file G-code tu. So tu saja proses-proses untuk kita slicing kita punya 3D model. So macam biasa, jangan lupa like, subscribe dan komen kat bawah. Kalau ada sebarang cadangan ataupun soalan yang nak diajukan, boleh tulis dekat ruangan komen. So kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.